Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke channel ini untuk kita meneruskan dan menyambung lagi program yang kita jalankan setiap hari, iaitu satu hari satu muka surat. Kalau anda baru sampai ke channel ini, dalam channel ini kita membincangkan dan membahaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perihal-perihal Al-Quran, berkaitan dengan hukum-hukum tajwid, berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri, dan yang lebih penting adalah macam mana kita nak menyebut dan membunyikan satu-satu keadaan yang berada di dalam Al-Quran. Kalau anda dah bersedia dengan Al-Quran dan segala nota yang ada, jom. Hari ini kita nak cerita pasal apa? Saya nak cerita pasal satu masalah, boleh kita kata satu masalah, sebab kita nak menyelesaikan masalah kan. Jadi ada satu soalan, satu masalah yang selalu ditanya kepada saya. Bila kita baca Quran, kita nak berhenti kat mana? Kalau kita membaca Al-Quran pun kita akan ada soalan dan juga berada dalam situasi yang macam tu. Dan kalau kita sebagai guru Al-Quran pun pada kebiasaannya mesti akan ada juga orang akan tanya, Ustaz, Ustazah, dekat mana kita nak berhenti? Tengah-tengah baca Al-Quran, dekat mana kita nak berhenti? Dan juga ada juga yang tak baca Quran sebab tak tahu nak baca macam mana, kan? Baiklah. Jadi kita tengok dalam pembacaan Al-Quran. Dalam pembacaan Al-Quran dia ada beberapa cara untuk wakaf ataupun nama wakaf itu sendiri dia ada beberapa. Antaranya yang ingat-ingat lupa ni, antaranya wakaf ikhtiyari, wakaf intizari, wakaf ikhtibari, wakaf irtirari kan. Okey, jadi semua wakaf-wakaf tu dia ada fungsi-fungsi dia yang tertentu. Okey, jadi dalam pembacaan kita seharian, okey, pada kebiasaannya kita ni nak mencari tempat di mana nak wakaf. Membaca Quran, lepas tu kita nak cari dekat mana tempat nak wakaf kan. Dalam bahagian buku tajwid dia ada satu tajuk namanya wakaf ibtidak. Wakaf dan juga ibtidak. Kita tengok wakaf itu apa dia? Wakaf itu adalah tempat dekat mana kita nak berhenti bacaan. Ibtidak tu pula, ibtidak tu dekat mana pula kita nak sambung balik bacaan kita. Dalam Al-Quran ni pada kebiasaannya dia akan letakkan tanda-tanda wakaf yang tertentu lah. Okay, mengikut pada fungsi-fungsi ayat dan juga maksud-maksud ayat tu. Yang itu okey lah. Cuma pada kebiasaannya masalah yang dialami oleh kita ni apabila ayat tersebut ada 3-4 baris tapi tanda wakaf satu pun tak ada. Dalam situasi yang macam ni, mana kita nak wakaf? Baiklah ya. Jadi dalam keadaan yang macam ini, kita ambil kaedah kita boleh wakaf dekat mana-mana sahaja asalkan wakaf itu tidak merosakkan maksud. Jadi nak tak nak memang kena belajar sikit lah bahasa Arab. Ataupun juga kita boleh wakaf dekat mana-mana hujung perkataan. Ini cerita kita yang tak tahu bahasa Arab, yang kita hanya tahu baca je kan, tapi tak tahu bahasa Arab, tak tahu maksud, sikit-sikit pun tak tahu. Jadi kita boleh ambil mana-mana hujung perkataan. Elakkan daripada berhenti di tengah-tengah perkataan. Bukan tengah-tengah ayat tapi tengah-tengah perkataan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tersebut Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman satu perkataan. Elakkan daripada kita berhenti dekat tengah-tengah dia. Contohnya kita baca apa? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi elakkan bacaan macam tu. Kalau nak berhenti juga dah terdesak sangat nak berhenti ni, berhentilah dekat hujung perkataan. Cari mana hujung dia, kemudian kita pun wakaf. Bismillahirrahman. Dalam situasi yang macam ni, kita dah wakaf, lepas tu kita dah ibtidak kat mana? Ibtidak tu maksud dia kita nak memulakan balik bacaan. Cerita dia kita tak tahu bahasa Arab lah. Kita tak tahu bahasa Arab, kita baru naik Quran, kita tak tahu bahasa Arab, tak tahu sangat bahasa Arab, tahu sikit-sikit je. Jadi dalam keadaan macam ni, kita bolehlah berpatah satu ataupun dua patah ke perkataan belakang. Lepas tu kita bersambung. Langkah yang terbaiknya, pergi jumpa guru, menghadap guru, tanya guru macam mana. Baiklah, itu adalah langkah yang terbaik. Okey. Baiklah ya, untuk hari ini, hari yang ke-19 kita bertemu. Jadi kita dah pun baca 18 muka surat yang ke belakang ni. 18 muka surat tu kita membincangkan tentang beberapa hukum-hukum tajwid.
Jadi mood kita pada hari ini adalah masih lagi mood ulang kaji. So bila kita jumpa perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat ataupun apa-apa yang kita dah belajar sepanjang 18 hari yang sebelum ni, maka kita akan tengok semula satu persatu. Jadi kalau anda dah bersedia, maka bolehlah buka Quran, boleh buka nota-nota yang ada, salin nota-nota yang ada, dan kita akan terus ke muka surat yang ke-19. Anda dah bersedia? Jom. Baiklah, ya. Ini adalah muka surat kita yang ke-19. Jadi dalam muka surat yang ke-19 ni, kita akan mula membaca ayat bermula daripada 120 sampailah ayat yang ke-126. Jadi dalam ayat ini kita akan jumpa beberapa tanda waqaf. Dan juga saya akan terangkan sedikit berkaitan dengan fungsi-fungsi tanda wakaf tersebut. Baik ya. Jadi saya betulkan sikit dia punya kedudukan muka surat Al-Quran ni. Okey. Dan kita akan mula baca. Baiklah, kita akan baca ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Okey, kita tengok dalam ayat yang ke-120 ni, kita ada 3 tanda waqaf dan 2 jenis waqaf. Okey, ni nama ni. Dan fungsi bacaan ni kita tengok dia ada qaf, dia ada lam dan juga dia ada ya. Bacaan dia ni bila kita baca, kita jumpa kat sini, jumpa tanda waqaf ini, maksud dia kita boleh sambung dan kita boleh berhenti. Tapi dalam keadaan yang macam ni, berhenti lebih diutamakan. Okey, tu ya. Maknanya kalau jumpa qaf ni, qaf tu kan, waqaf tu, qaf tu. Maksud dia kita berhenti lebih diutamakan. Tapi kalau nak sambung je lah. Dalam satu lagi bacaan, kita baca-baca, kita jumpa satu lagi waqaf. Waqaf lam alif. Waqaf lam alif ni waqaf apa? Waqaf lam alif ni adalah waqaf mamnu'. Okay, waqaf mamnu' ni maksud dia waqaf yang ditegah. Waqaf yang ditegah tu, jadi kita tidaklah boleh berhenti dekat situ. Okay, jadi dalam Al-Quran ni dia letakkan satu tanda. Dia notakan kat sini kan. Dia kata apa? Tanda waqaf qabih, iaitu waqaf yang tidak elok, yang menunjukkan dilarang berhenti. Jadi waqaf yang ni dia kata apa? Tanda waqaf qabih. Waqaf qabih tahu, bukan waqaf qabis. Waqaf qabih ni adalah waqaf yang buruk, waqaf yang tidak cantik, tak elok lah. Jadi tidak boleh berhenti dekat situ. Okay, sambung ya. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. الذين آتيناهم
الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Okey. Ayat yang ni kan kita jumpa mim yang bersabdu dan juga nun yang bersabdu ni. Mim yang bersabdu ni okeylah kita boleh bacakan dia kan. Tapi bila nun yang bersabdu ni dia berada dekat satu tempat yang mana kita boleh waqaf dan memang kita nak waqaf. Jadi bila nun yang bersabdu dan kita nak waqafkan juga dekat sini, maka kita tetap kena baca dengan bunyi nun yang bersabdu. So tak bolehlah baca fa'atammahun. Jadi kena bacakan juga dengan nun yang bersabdu tersebut. Fa'atammahun. Gitu ya. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. Perhatikan, wa amna, mim ada tanda sukun, maka kita akan baca, kita akan sebut dia hanya dengan bunyi mim yang mati je, tak perlu ditambah, tak perlu dibuat apa-apa. Okey, cuma sekadar menyebut sahaja bunyi mim dia. Wa amna, dah selesai. Sambung ya. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن
tahira. Okay, nampak nun mati kan? Nun mati tapi dia tak ada tanda sukun. Jadi kita tak baca antah. So kita akan baca al-tahira. Macam tu bunyi dia bila nun ni kan, bila kat sini. Okey. Kita ambil semula. Al-tahira baitiya للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Okey, kita jumpa kan? Kita jumpa satu, kita tengok ke atas ni nun mati tapi dah tak ada tanda sukun. Nun mati tak ada tanda sukun. Tapi yang ni kita tengok nun mati ada tanda sukun. Nun mati ada tanda sukun. Jadi bacaan dia man amana minhum. Yang ni al-tahira. Yang ni mimmaqa. Jadi ni nak ceritakan kat sini apa dia? Ni kedudukan ataupun nun. Yang ni semua nun. Nun. Mana lagi tadi? Nun. Kan? Semua nun. Semua nun mati. Tapi nun mati tu kita tengok ada tanda sukun ke tak ada tanda sukun. Kita perhatikan juga perbezaan antara nun mati yang ada tanda sukun. Ini nun mati sukun. Nun mati sukun. So bacaan man, min. Tengok bunyi nun tersebut. Yang ni mim, al. Nampak bunyi dia? Bunyi dia tak sama. Yang beza dia apa? Beza dia ada tanda sukun. Okey, sambung. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار Wabisal masir. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita dah pun menamatkan bacaan kita sampai ayat yang ke-126. Bacaan kita pada hari ini bacaan muka surat yang ke-19 dan kita tengok ada beberapa hukum-hukum tajwid, ada tanda-tanda yang kita dah belajar sebelum ni, yang kita dah jumpa sebelum ni dan kita akan ulang kaji sikit kan. Bacaan yang kita bacakan, kita jumpa berapa tadi? Kita jumpa ada yang pertama tanda waqaf, beberapa tanda waqaf dan saya tak cerita pun tadi kan. Ada juga banyak jugalah tanda-tanda waqaf tadi. Cuma yang ni kita nak tengok. Ramai yang kata yang ni tanda waqaf ni. Yang ni kan ramai kata ni tanda waqaf. Yang ni bukan tanda waqaf ni. Yang ni tanda apa? Yang ni tanda ru'usul ayah, kepala ayat. Yang ni bukan tanda waqaf. Yang ni kepala ayat. Tanda waqaf tu yang macam mana? Tanda waqaf tu yang macam ni. Macam ni. Macam ni. Ni. Itulah tanda waqaf. Kalau yang nombor-nombor ni. Nombor-nombor ni nama dia ru'usul ayah ataupun kepala ayat. Jadi dalam Al-Quran ni dia ada kepala ayat dia. Okey. Baiklah, untuk hari ini pertemuan kita cukup dulu sekadar ini dan juga insya-Allah doakan supaya kita dapat lagi diizinkan Allah Taala untuk bertemu pada waktu-waktu yang akan datang. Sebelum kita berpisah pada hari ini, kalau kata channel ini bermanfaat untuk anda dan juga untuk orang di sekeliling anda, boleh bantu saya untuk sampaikan maklumat ini kepada mereka yang belum berjumpa dengan channel ni. Kalau anda yang dah bantu saya untuk sampaikan channel ini pada orang lain, maka saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jadi seperti biasa sebelum kita berpisah pada hari ini, saya bacakan satu hadis yang ianya insya-Allah mampu untuk membuatkan kita
menjadi lebih rajin membaca Al-Quran. Hadis tu seperti biasalah kan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran sebab nanti Al-Quran akan datang kepada kita pada hari kiamat menjadi syafaat kepada ahli-ahlinya. Siapa ahli-ahli Al-Quran? Kitalah ahli-ahli Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu berdampingan dengan Al-Quran. Jadi untuk itu cukup sekadar ini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.